Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar dari kelas 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. So, hari ini ialah 25 Mei tahun 2021, hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini ialah pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. Okey, jadi kita akan mulalah kepada pelajar yang belum masuk, masih boleh masuk lagi ya. Okey, so sambil mereka masuk nanti kita belajar dululah. Okey ya, jadi saya akan mula. Seperti yang telah anda maklum, minggu lepas kita telah pun belajar apa itu subgraf. Subgraf ialah sebahagian graf daripada graf asal. Lepas itu kita juga belajar bokok. Apa itu bokok? Bokok ialah rangkaian itu menghubungkan semua pucuk, tetapi tidak mempunyai kitaran. Tidak boleh tutup lah, maksudnya dia mesti menghubungkan setiap pucuk, tetapi tidak boleh ada kitaran, iaitu graf yang tertutup. Graf yang tertutup itu sebenarnya termasuk kelun lah. Kalau ada kelun pun bukan pokok. Okey. Jadi itu pokok ada uji dalam exam nanti ya. Kali ini exam ada pokok. Ada subgraf. Okey. Itu awak perlu ingat lah. Okey. Contoh 14. Bina suatu rangkaian berdasarkan set bucu dan set tepi yang diberikan. Jadi untuk contoh ini ya, contoh A kita ada bucu A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G ya. Kemudian tepi-tepi itu yang pertama ada A, B, okey, A sambung kepada B, A, G, A sambung kepada G, and then B, C, B sambung kepada C, C, D, C sambung kepada D, C, E, C sambung kepada E, C, G, C sambung kepada G, D, E, D sambung kepada E, D, T. T, dia adalah satu kelun lah. Okay. Dan E, F ada, E sambung kepada F, dan F, G ya. Itu kita perlu buat. Berdasarkan bucu, berdasarkan tepi yang diberi, kita cuba bina satu rangkaian. Jadi dia tidak ada satu ketetapan, mesti A di sini ke, B di sini ke, tak semesti. Asalkan ada. Asalkan ada. Tapi untuk memudahkan kita, salah satu cadangan yang boleh cikgu berikan di sini ialah anda boleh buat bucu dulu. Kita boleh buat bucu dulu. Contohnya untuk B ni kita ada bucu A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, so saya pun senaraikan macam satu bulatan lah. Kita boleh buat satu bulatan. A, B, C. Okey, sambung. Okey, lepas itu ada D. Letak mana-mana lah. E, F, G, H. Macam satu bulatan saya letak dulu. Okey. Lepas itu kita sambungkan tepi dia. Sambung tepi mesti ikut apa yang dia beri ya. Okey, kita buat satu-satu supaya kita tahu mana yang sudah, mana yang belum. So A pergi B, okey, sambung A pergi B guna pembaris. Okey, yang sudah sambung itu kita potonglah supaya kita tahu pasangan itu kita telah buat ataupun tepi itu kita telah buat. A pergi B. Okey, so saya bagi awak 10 saat A hingga H buat dulu. Mungkin saya terlalu laju, nanti awak tak dapat. Okay. Lepas itu A sambung AC. Okey, A sambung kepada C. Okey, A sambung kepada C ya.
Okay, A sambung kepada C. Okay, sambunglah A kepada C. Jadi that's why saya kata buat satu bulatan itu paling bagus lah. Lepas itu B kepada C. Okay, B, C pun ada disambungkan. B kepada E. Okay, B kepada E. B sambung kepada E. Macam inilah. Sambung. Dia tidak ada satu ketetapan. Dia tidak ada satu ketetapan. Ini sambung saja. Lepas itu C kepada D. Okay, C kepada D. Itu terpulang kepada bucu itu awal letak di mana. Okay. Lepas itu C kepada E. Okay, sambung C kepada E. Guna pembaris sambung C, E. Okay, lepas itu. Boleh ya. Lepas itu DF. Okey, D kepada F. Okey, kita sambung. D kepada F. Okey, D kepada F. Lepas itu EF. Okey, E pergi ke F. Lepas itu EG. E kepada G. Okey, sambung E kepada G. Jadi bucu itu mesti besar sikit lah. Supaya boleh nampak jelas. Mungkin saya boleh besarkan lagi. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, besar sikit lah. Ini nampak jelas. Okey. Lepas itu tadi E kepada G ya. Sekarang, E kepada G sudah. Oh, E kepada G ada dua kali. Ada nampak tak? E, G, E, G. Maksudnya E kepada G ada dua tepi. Jadi satu sudah lurus. Satu lagi mesti lengkung lah kan. Kalau tidak, tak dapat sambungkan. You nak lengkung luar, lengkung dalam, terpulang. Contohnya E kepada G. Ini maksudnya E kepada G adalah perbilang tepi. Berbilang tepi ya. Okey, lepas itu kita ada FH. F pergi ke H. Nasib baik dapat. F pergi ke H. Okey. Lepas itu apa lagi? F pergi ke H sudah. Okey, lepas itu GH. Okey, GH. GH. Lepas itu kita ada HH. HH maksudnya kelun. Kelun. Ini jawapan dia lah. Kalau awak punya bucu letak di tempat yang perlainan, yang lain daripada saya, boleh ya, tak ada masalah. Awak hanya perlu sambungkan tepi ikut bucu yang awak letak. Ikut bucu awak yang awak letak. Boleh. Tidak ada masalah. Okay, so itu dia. Nanti kalau suruh buat rangkaian, tidak susah. Tidak susah. Sebab ini tidak ada arah pun. So A, B, B, A tak kisah. Asalkan sambung A kepada B. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Sudah? Okey. Ramai yang belum. Okay, contoh 14. Okey. So ini memang kena ambil gambar nantilah untuk hantar. So tak semesti ikut saya punya lah. Asalkan you ada bucu itu, you ikut bucu yang diberi A sampai H. Susunan bucu itu terpulang. Sebenarnya terpulang kepada anda. Dan lepas itu awak sambungkan tepi lah. Ikut maklumat yang dia berikan di sini ya. Maklumat yang dia berikan di sini.
Okey. Ready? Sudah ha? Okey ha? So kita sambung ha. Okey. Ini betul. Okey, so kita tengok contoh 15. So ini semua kepada aplikasi sudahlah. Okey, setelah kita belajar rangkaian ini, sekarang dia sampai ke tahap di mana kita nak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Dia melibatkan keseluruhan yang telah kita belajar lah. Okey, soalan A. Raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah bagi 5 orang kawan dalam sebuah taman perumahan. So di sini kita ada rumah Ahmad, kita ada rumah Bongsiu, rumah Chandra, rumah Daisy, rumah Imira. Wakilkan kedudukan rumah mereka dalam satu bentuk rangkaian jalan raya. Okey. So kalau kita tengok di sini penyelesaian dia sudah mula untuk kita sebenarnya. Kita hanya perlu ikut apa yang dia telah berikan. Ikut apa yang dia telah berikan. Penyelesaian dia. Harap jelas lah. Okey, boleh jelas lah. Okey, sini ya. Okey, turun lagi. Okey. Wakilkan rumah sebagai bucu. So rumah itu sebagai bucu. Bucu. Okey, bucu. Tak nampak. Okey, setiap rumah itu sebagai satu bucu lah. Okey, satu bucu okey, nanti kita nak sambungkan pilih sebuah rumah sebagai permulaan. Katakan rumah Ahmad sebagai perumahan. Ini A ialah rumah Ahmad. Dari A boleh bergerak ke B, pergi ke C, pergi ke D. Kan? Okey, dia boleh pergi ke B, C, D ya. Ini A kan? Rumah Ahmad katakan di sini. Dia boleh pergi ke rumah Bongsiu, dia boleh pergi ke rumah Chandra, dia boleh pergi ke rumah Daisy. Okey, so itu dia. Graf sudah keluar. A sambung kepada B, sambung kepada C, sambung kepada D. Okey, seterusnya daripada B boleh bergerak ke rumah B Bongsiu, rumah Bongsiu boleh pergi ke rumah Imira. So kita sambungkan B kepada E. Okey. Tetapi kalau kita tengok rumah Bongsiu dengan Chandra, dia ada dua tepi. Kerana dia boleh bergerak rumah Bongsiu pergi Chandra sama ada melalui rumah Ahmad ataupun tidak melalui Ahmad, terus tepi ya. So that's why di sini B bagi C ada dua. Itu sebabnya B bagi C ada dua di sini ya. Kerana dia boleh terus rumah Bongsiu terus pergi ke rumah Chandra ataupun rumah Bongsiu pergi ke rumah Ahmad, kemudian dari rumah Ahmad pergi ke rumah Chandra. Okey. Dan lepas itu dia kata D ni, rumah Daisy boleh bergerak terus ke B, A dan D. Okey, kita tengok rumah Daisy ni boleh pergi ke rumah Chandra ya. So sambungkan rumah Chandra. Kenapa mungkin awak tanya, kenapa bukan ikut macam ini leh? Tidaklah. Dalam rangkaian, kita hanya wakil dengan tepi, satu garis. Tidak perlu macam segi empat, macam ini tak perlu. Tak, kita terus saja, terus. Maksudnya dia terus sampailah T bagi C. Okey, dan apa langkah lagi? Apa satu lagi langkah sebelum kita menamatkan? Rumah Daisy boleh pergi rumah Imira juga kan? So, sambungkan E kepada D. E kepada D ya. E kepada D. Okey. E kepada D. Ada siapa yang masuk? Sekejap Okey. Nashita masih tak ada ke? Tadi dia mula-mula ada. So, anggap dia tidak hadir lah. Sebab dia tidak ikut. Sebab saya akan keluarkan nama yang mula-mula kalau saya ambil ada, tapi sekejap dia keluar itu saya anggap tak ada. Dia tidak ada. Dia tidak boleh kata masuk sekejap ini keluar and then saya anggap dia hadir. Tidaklah. Tidak. So kalau awak punya line tidak berapa bagus, you sudah keluar left, awak kena kembali. Kena kembali ya.
Okey, ingat. Alright. Harap minggu ini punya kehadiran masih bagus lah, haraplah. Saya belum puas hati dengan kehadiran 2 kelas, 60 lebih orang. Tidak pernah ada separuh dan ke atas. Tidak pernah. Terutamanya 4 wawasan masih sangat-sangat mengecewakan. Okey, tak apa, kita teruskan. So, apa yang kita perlu sambung? Dia boleh kata dari D boleh bergerak terus ke E. Kan P boleh terus pergi ke E ya. E dan E dan A sudahlah, tak apa. E dan A ya. Okey. A sudah. Okey, so kita lukis ikut yang tadi lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa yang saya sudah tambah. Okey, ini adalah B, A, C ya. Okey, ini adalah perpilan tepi BC. Lepas itu saya ada A pergi ke D, B pergi ke E, C pergi ke D, okey ya, ini yang tadi ya, dari sebelah ini ya. Okey, so kita salin sekali. Sekarang kita nak sambung T kepada E ya, satu langkah aja. T kepada E, so, awak sambungkan. Okey, T kepada E. Itu saja. So ini ialah ada kitaran, dia tutupkan. So ini bukan pokok ini bukan pokok. Okey, ini bukan pokok. Kalau nak tanyalah, satu garis saja kita tambah di sini, iaitu T kepada E. Jadi awak kena pandai tengoklah apabila kita diberi satu peta macam ini, kita perlu tahu bagaimana kita tukar kepada rangkaian. Rangkaian. Itu dia. Okey, so nanti ambil muka surat 10, ambil muka surat 10 untuk dihantar. Salah satu yang perlu hantar muka surat 10. Okay, jadi bagi ini 4 wawasan hanya 5 orang. Jennifer, Muhammad Asri, bagus. Muhammad Noraiman Haikal, lama tak jumpa Noraiman. Lepas itu Nisterina. Setakat ini yang inilah Nisterina dengan Jennifer memang kehadiran bagus lah. Lepas itu No Aliana, okey, kebelakangan ini memang bagus lah kehadiran. Okey, itu saja 5 orang. Kenapa Vanessa Yi tidak ada? Jennifer ni 认识他吗？认识啊，但是不常联系。Okay, kemudian untuk 4 Bestari, kalau ikut senarai saya 19, tetapi ada beberapa sudah left. Nanti saya akan keluarkan nama mereka untuk kehadiran itulah. Okey, so kita sudah, kita sambung. Okey, kita pergi ke B ya. Muka surat 11 B ya. This is. Okey, saya kecilkan sikit lagi. Ini dia. Okey, kecilkan sikit supaya boleh nampak lebih banyak. Okey, dah. Alright. So kita pergi B ya. Okey. Sebenarnya kita kena pergi laju lah. Raja menunjukkan pelang sebuah rumah. Pelang sebuah rumah 这个是我们屋子的地图啦。pelang rumah. Wakilkan, ini wakil salah ini. Wakilkan. Okey, wakilkan setiap ruang pelang rumah tersebut dalam bentuk rangkaian. Dalam bentuk rangkaian. So ini rumah kita, andai kata ini rumah awak lah. Ada bilik tidur 1, bilik tidur 2, kita ada beranda. Tahu beranda tak? Beranda ialah kapak lah.
tempat letak kereta, kapat. Lepas itu ruang tamu, ini ruang makan, ini tandas 2, tandas 1, ini adalah bilik store. Biasanya rumah memang sekarang ada store untuk kita simpan barang. Dan di tepi dia ada satu dapur. So, kalau kita tengok di sini, bilik tidur 1 kita boleh nanti wakil dengan BT1 lah, bilik tidur 1 supaya kita tak perlu tulis nama penuh nanti ya. Lepas itu ini ialah BT2, bilik tidur 2. Tandas 1 saya guna T1, tandas 2 saya guna T2. Di sini ada satu laluan. Laluan. Laluan saya guna huruf L lah, huruf besar. Beranda saya guna B. Ruang tamu saya guna RT. Ruang makan saya guna RM. Tapur saya guna D. Ada clash ke tak ada. Store saya guna S. Kebetulan di sini tidak ada yang bertindih huruf. Kalau ada bertindih huruf itu kita kena fikirkan macam mana. So, kalau anda sudah buat ringkasan huruf di sini, bolehlah nanti masa kita lukis, kita terus guna kita terus guna singkatan ini. Kalau you tak tulis macam saya, you terus guna singkatan, tak boleh ya, sebab kita tak tahu apa maksud PT1. Pemeriksa tak tahu nanti. Jadi awak kalau nak guna ringkasan, awak tulis di tepi dululah. Nanti masa guna kita pakai PT1, sebab PT1 ialah bilik tidur 1. Okey ya. Jadi seperti contoh tadi, tapi kita tak perlulah tulis panjang-panjang macam tadi. Okey, kita boleh mula dengan apa? Kita mula dengan bilik tidur 1, boleh? Kita mula dengan bilik tidur 1. Kita mula dengan bilik tidur 1. Okey, bilik tidur 1 dia boleh sambung kepada mana? Dia boleh sambung kepada tandas 1, dia boleh sambung kepada laluan. Daripada laluan boleh pergi tandas 1 juga. Kemudian bilik 1 boleh sambung kepada laluan, kemudian melalui laluan pergi bilik 2. Dengan kata lain, ini laluan, ini salah satu bucu yang penting lah. Bucu yang penting so letak di sini katakan. Okey, ini ialah laluan. L. Okey. So, bilik 1 kita sambung kepada laluan. Bilik tidur 1 sambung kepada laluan. Ya. Ini ya laluan. Okey. Daripada laluan dia boleh pergi bilik 2 kan? Bilik tidur 2. Okey, bilik tidur 2 mungkin letak di sini. Bilik tidur boleh terus sebab tak ada bilik tidur 1 dengan bilik tidur 2. Antara bilik tidur 1, bilik tidur 2 tak ada pintu terus. Kalau di sini ada satu pintu yes, dia boleh bilik tidur 1 pergi bilik tidur 2, tapi dia tak ada. Dia kena melalui laluan ini. So dia melalui laluan dululah. So ini bilik tidur 2. And then ini mungkin boleh letak tandas 1 lah. Okey, tandas 1 so dia boleh disambungkan 3 ini. Bilik tidur 2, laluan, tandas 1. Okey, so saya pun buat di sini bilik tidur 2, laluan, tandas 1. Okey. Macam ini Okey, kita step by step. Lepas itu daripada laluan juga boleh pergi ke tandas kan? Tandas 2. Betul tak? Ada tandas 2 di sini. Tandas 2. Dia boleh sambungkan. So, saya boleh kata mungkin tandas di mana lah? Di sinilah. Boleh. Okey, tandas 2. Tapi tandas 1 dengan tandas 2 tak boleh dihubungkan sebab tak ada pintu. So katakan inilah laluan pergi ke tandas 2. Okey, so tandas 2. Garis guna ini. Okey. Anda juga boleh guna pen berwarna supaya boleh nampak dengan lebih jelas lagi Okey. Apalagi, kemudian daripada laluan juga boleh pergi ke ruang tamu dulu. Kan?
Laluan boleh pergi ke ruang tamu ini. Katakan ini ruang tamu ruang tamu. So, laluan pergi ke ruang tamu. Ruang tamu. So, kita boleh sambungkan laluan pergi ke ruang tamu. Ini sambungkan. Okey, sambungkan. So, garis itu berapa sengit itu tak berapa. Ada sengit ke tidak itu sebenarnya tak apa. Okey. Asalkan ada menunjukkan tepi lah. Okey, so daripada laluan pergi ruang tamu. Okey, ruang tamu boleh hubung kepada beranda. Mungkin ini pintu besar rumah lah. Maksudnya tempat letak kereta masuk ke rumah mesti tempat pertama dia ruang tamu kan. Okey, so saya boleh lukis. Katakan ini ialah beranda. B. Beranda B ya. Okey, so katakan ini B. So kita boleh sambungkan ini B. Okey, sambungkan tepi dia. Okey, kemudian daripada ruang tamu kita boleh sambung kepada ruang makan. Ruang makan di sini ruang makan dining room. Okey, ruang makan. Okey, ruang makan Okey, andai kata sini ruang makan Okey, RM ruang makan. Okey. So kita sambung ruang makan di sini Okey, sambungkan. Daripada ruang makan, kita tengok dulu. Ruang makan juga boleh dilalui oleh mana ruang makan dilalui oleh laluan kan. Sebab laluan sini kalau tengok boleh masuk boleh masuk. So ruang tamu boleh sambung kepada ruang makan. Boleh sambung. Sebab dia boleh masuk. Tapi bukan terus masuk sini tepi sebab sini tak ada pintu tapi masuk sini. Masuk sini. Masuk sini tapi kita lukis memang dia maksudnya dia boleh dilalui lah. Kita tak kata macam mana masuk ini. Okey, sambungkan. Ruang makan Lepas ruang makan kita ada lagi dapur. Ruang makan boleh disambungkan kepada dapur kan. Okey, dapur di atas. Dapur. Okey, dapur boleh kita sambungkan. Okey, dapur. T. Okey, kita sambungkan ruang makan pergi dapur. Ruang makan pergi ke dapur. Ya. Lepas itu daripada dapur kita pergi ke mana? Dapur kita pergi ke store. Kan? Dapur boleh pergi store Okey, so kita pergi store lah. Ada store di sini. So kita boleh sambungkan dapur kepada store lah. Okey, dapur ke store. Store ads Okey, kita sambungkan. Okey. Lepas itu tandas 2 pun boleh pergi ke store kan. So tandas 2 boleh ke tandas 2? Tak, tandas 2 tak boleh terus pergi ke store. Tandas 2 dengan dapur boleh. Tandas 2 dengan dapur boleh terus sambung Okey. So kita sambungkan tandas 2 dengan dapur. Dia boleh disambungkan. Ini sebab ada pintu kan. Okey. Maksudnya you nak pergi daripada tandas pergi ke store dia perlu melalui dapur lah. Betul lah melalui dapur. Dia dari tandas 2 masuk dapur baru boleh masuk store. Kalau terus dia tak boleh. Okey, lepas itu apa lagi kita ada? Itu saja. Itu saja. So lebih kurang sama lah dua-dua ini. Okey. So itu dia. So kita perlu tahu bagaimana wakilkan ke dalam rangkaian daripada satu pelang. So mungkin awak kata saya nak bilik tidur satu di sini. Boleh.
That's why saya kata itu terpulang kepada awak lah. So awak mula dengan satu titik dulu, satu bucu dulu. Lepas itu awak sambung. No? Tapi saya rasa bilik tidur satu boleh terus pergi tandas kan? Boleh pergi tandas terus so. Tapi kenapa di sini dia tak, saya tengok. Okey, dia boleh terus pergi tandas sebab ada jalan dia. So sini saya rasa tambah bilik tidur satu pergi tandas satu. Dia boleh terus. Sebab ada pintu di sini. Bilik tidur satu pergi tandas satu terus. Okey? Boleh disambungkan. Itu tambah. Okey, tambah satu. Yang lain memang macam ini betul sudah. Okey? So, ini wakilkan. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Ini. Okey, saya bagi awak 10 saat untuk lengkapkan. Guna pembaris. Guna pembaris. Tulis dengan kemas. Macam saya lah. Saya guna huruf besar. Setiap satu itu sudah ada wakil dia. Wakil itu ada nama dia sendirilah. Okey. Kalau sudah kita sambung. Satu lagi peta. Tadi belang, sekarang peta. Beta Semenanjung. Kenapa bukan beta Sabah Borneo? Lain kali lah Borneo kita cari nanti. Okey. Rupanya peta pun boleh kita wakil dalam rangkaian. Okey. So dia kata raja menunjukkan beta laluan kereta api yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Ini kereta api, memang Sarawak tak ada kereta api lah. Okey, kalau awak faham kenapa tidak ada kereta api di Sarawak, mungkin kita tanya seorang Mary Ling. Mary Ling ni setiap kali memang orang selalu orang pertama join kita punya Google Meet. Okey, bagus. Okey, Mary Ling, ya. Kenapa di negeri Sarawak tidak ada kereta api ya? Kalau dulu mendengar rendah awak ada belajar geografi, awak akan tahu kenapa Sarawak tidak ada kereta api. Mary Ling? Sebab apa tuh? Kenapa Pak? Ya. Kerana kita punya Sarawak ini permukaan bumi dia, maksudnya tanah dia tak sesuai untuk kereta api. Tanah dia terlalu, contoh tadi lah tanah pamah, tidak sesuai. Tidak boleh buat kereta api. Okey, betul. Okey, so itu sedikit cerita dia. Okey, wakilkan satu rangkaian pengangkutan. Ini adalah satu rangkaian pengangkutan. Jadi ialah rangkaian untuk pelang rumah, sekarang ialah pengangkutan. Pengangkutan bagi laluan kereta api tersebut. Okey, kita senang ya. Kalau kita tengok padang besar ini, dia pergi ke mana dulu? Bukit Mentajam kan? Kemudian dari Bukit Mentajam dia pergi ke Butterworth. Ya, Butterworth. Okey, so kita pun buatlah ikut dia. Andai kata saya mula dengan badan besar. Okey, saya mula dengan badan besar. Okey, badan besar. Okey. So, badan besar. Okey, bolehlah guna nama penuh pun boleh. Badan besar. Okey, saya pergi ke Bukit Mentajam. Bukit Mentajam. Okey, ini di Pulau Pinang lah. Okey, kalau awak ada belajar geografi, awak akan tahu dulu. Okey, daripada Bukit Mentajam, dia boleh pergi ke mana? Dia boleh pergi ke
Ya, Butterworth. Okey. Butter. Bukan butter, Butterworth. Okey. Lepas itu turun lagi, dia terus sampai ke Kuala Lumpur. Dari Bukit Mertajam turun terus pergi ke Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ibu negara kita. Daripada Kuala Lumpur dia boleh pergi ke Batu Cape. Batu Cape. Kan? Batu Cape. Okey, kita cabang keluar Batu Cape. Batu Cape. Lepas itu daripada Kuala Lumpur turun sikit pergi ke KL Central. KL Central ialah satu tempat untuk kita menaiki bas ke seluruh Semenanjung. Dia sebagai satu central lah. KL Central. Daripada KL Central boleh pergi ke Johor, boleh pergi naik sampai Perlis, boleh pergi Cameron, boleh pergi Genting, semua ada bas itu. Dia sangat-sangat besar. Dia boleh pergi mana-mana di Semenanjung. Itu ialah macam bus station yang besar lah. Dan KL Central itu dia pun boleh hubung kepada LRT, MRT, semua ada. Okay. Alright, daripada KL Central dia pergi mana? Pelabuhan Klang. Dia boleh pergi Pelabuhan Klang. Okay, so saya keluar Pelabuhan Klang. Daripada KL Central, Pelabuhan Klang. Pelabuhan Klang. Okay. Lepas itu dari KL Central, turun lagi. Ataupun dia cabang keluar pun boleh, turun pun boleh lah. Dia turun lagi. Dia pergi mana? Terus turun lah. Dia boleh pergi ke Kemas. 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 Lepas daripada Kemas, dia turun pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru. Johor Bahru. Untuk makluman anda, Johor Bahru, saya benar di sana selama berapa tahun lah? Banyak tahun saya di sana. 7-8 tahun di sana, di Johor Bahru. Masa saya belajar di universiti, sebab universiti saya di Johor Bahru lah. So, banyak tahun saya di sana. Termasuk tempat sekolah pertama saya berkhidmat memang di Johor. Di Johor. Di Johor Bahru lah. Okey. Okey. Lepas itu belum lagi daripada Kemas. Tengok dari Kemas dia ada cabang keluar pergi ke Tumpat. Pergi ke Tumpat. Pergi ke Tumpat. Awak kena buat satu cabang dari Kemas keluar pergi ke Tumpat. Pergi ke Tumpat. Lengkaplah. Macam ini. Boleh ya, boleh macam ini. Kalau you lukis macam ini pun boleh. Kalau lukis macam ini pun boleh ya. Tak kisah. Kalau saya lukis macam ini tegaklah sebab peta dia macam ini. Okey, tapi dua-dua boleh. Asalkan adalah semua ini boleh dihubungkan. Ini macam satu link lah. Macam satu link lah. Dari Padang Besar pergi Bukit Mertajam boleh pergi Butterworth. Tapi tidak boleh Padang Besar terus pergi Butterworth, tak boleh sebab tak ada tepi itu. Okey, lepas itu Bukit Mertajam turun pergi ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur pergi ke Batu Cape. Lepas itu dari Kuala Lumpur turun lagi ke KL Central. Dari KL Central boleh cabang keluar pergi Pelabuhan Klang. Okey, lepas itu KL Central turun boleh pergi Kemas, turun pergi Johor Bahru. Kemudian daripada Kemas boleh cabang keluar pergi Tumpat. Tumpat di Terengganu. Tumpat di Terengganu. Kemas di Negeri Sembilan kalau tak silap. Negeri Sembilan. Ya. Lain kali kita buat peta Sarawak lah. Dari Kuching, Lundu pergi sampai ke Lawas. Buat rangkaian. Ini rangkaian pengangkutan.
Untuk kereta api. Mungkin kita buat rangkaian untuk pengangkutan bas. Kan? Bas dari Lundu bergerak sampai ke mana? Ke Lawas. Ini contoh. Ini contoh. Kan cantik kalau kita nampak sebenarnya matematik ini sekarang bukan sekadar kira. Ini pun matematik. Tak tahulah awak boleh nampak tak. Ini matematik ini sangat cantik lah bagi saya. Okey. Kalau tadi awak nak guna ringkasan boleh ya. Kalau Padang Besar you guna PB, Bukit Mentajam guna BM, Patewo guna BW, Tumpak guna T, boleh ya. Boleh guna wakil. Tapi awak kena tulis di tepi dululah. Tulis dulu baru kita pindah ke rangkaian. Ataupun kalau dia punya perkataan bukan yang banyak, bukan yang besar, bolehlah kita tulis terus pun boleh macam saya ini. Okey, itu rangkaian. Rangkaian pengangkutan. Yang 4 Bestari ada maklum saya kata dia tidak boleh ialah Mirza, dia kata line dia slow, dan juga Jennifer Erisha, dia kata ada urusan pribadi yang tidak boleh dielakkan. So pagi ini yang tidak ada ialah Ivan Nien. Lepas itu Nashita dia sudah keluar awal-awal, so itu memang tak kira lah. Kemudian boleh saya tahu mana itu Siti Nur Shilawati, lama tidak jumpa, masih wujud ke? Lepas itu Nur Khamisha pun lama dulu ada benar dia ikut Nur Khamisha. Kemudian Nozrina minggu lepas ada sekali tapi minggu ini tak nampak lagi. Dan yang lain tu memang selama tak ada itulah Trisi, Shaleha, Nurul Anisha, Nur Amira Aisyah, itu memang tak pernah ikut Google Classroom kita, Google Meet kita. Florence Agi, Peronel Magi, Fatin Nur Fazana, Fabian Embol, ini memang tak ada lah, tak pernah. Okay, so kalau anda ada hubung dengan mereka, tolonglah nasihatkan mereka supaya ikut. Kalau tak ikut, saya pun tak tahulah kalau nanti andai kata pertengahan Jun sekolah buka, terus buka sekolah, terus kita mula exam. Terus kita mula exam. Macam mana awak menduduki peperiksaan tersebut? Jangan bagi alasan, kata saya tak perlu lagi belajar topik ini. Padahal kita sudah belajar semasa Google Meet. Okey. Google Meet. Dan kalau tak silap saya juga kepada pelajar yang tidak hadir, saya memang ada buat recording dan saya hantar link YouTube itu ke dalam recording, tapi saya rasa mereka pun tidak baca, tidak ikut juga. Kalau kata tak boleh ikut sekarang, you boleh ikut malam ke petang ke, and then you klik link YouTube itu senang. Saya sudah memudahkan awak dan awak kena faham. Saya ini recording, saya kena download dulu daripada Google Classroom saya download, lepas download saya upload semula. Saya sebenarnya data saya makan 2-3 kali Data saya, internet saya, data saya, yang pertama Google Meet bersama awak. Yang kedua download video yang saya record itu. Lepas tu upload lagi sekali, 3 kali data saya makan untuk 1 kali berjumpa dengan awak. Tapi awak hanya perlu tekan link sekali, tapi orang itu tak mau. Geram tak? Saya sudah memudah. Kenapa saya nak guna YouTube? Sebab dia senang. You tekan saja dia terus buka. Kalau saya macam dulu awal-awal, saya upload video itu, saiz dia besar. You orang akan kata tidak dapat download lah, saiz besar lah. Okey, saya mudahkan awak. Saya upload ke YouTube. Tapi masih lagi pelajar yang tak ikut itu masih tak ikut. Tak boleh macam ini Seperti yang saya benar, saya tak tahulah ada ke. Saya rasa 4 Bestari saya ada share sharekan surat khabar. Ada satu keratan surat khabar. Mungkin awak tak faham lah. Dalam itu cakap apa? Dalam itu cakap, sekarang ini, situasi ini
pembelajaran secara online adalah satu kemestian. Kemungkinan besar PDPR macam ini akan sampai akhir tahun. Sebab kes kita di negara kita sangat-sangat kritikal setakat ini. Andai kata kelas Google Meet pula, kelas PDPR sampai akhir tahun, adakah tingkatan 4 ini awak tak belajar apa-apa? Macam mana kita nak cover balik untuk tahun depan kalau you kata tahun depan lah ulang balik? Mana dapat ulang balik kecuali awak masih lagi tahun depan di tingkatan 4. So saya rasa pembelajaran secara online sudah menjadi satu kemestian seluruh dunia dalam alam pendidikan. Gunakan cara ini. Guna Google Meet ke, guna Zoom ke, guna Microsoft Teams ke, tak kisahlah apa dia apps kita guna asalkan pembelajaran secara online. Itu tidak dapat kita elak lagi ya. Dia tidak terhad kepada bilik saja lagi. Pada masa depan saya rasa inilah satu trend baru untuk menuju ke itu. Kalau tidak ikut macam mana nak exam nanti bulan 6, katakanlah buka. Kalau sekolah tak buka, exam juga. Sebab kita kalau tak silap pihak sekolah akan minta belajar, mungkinlah belajar atau ibu bapa datang ke sekolah ambil kertas exam. Bawa balik, buat dalam satu tempoh masa, kemudian hantar balik. And then kita akan semak. Kenapa kita perlu buat macam itu? Sebab kita perlu ada rekod markah. Kita perlu buat penilaian terhadap anda. Saya tidak boleh imaginekan kepada pelajar yang tidak ikut kelas saya macam mana nak ambil exam. Mungkin 5, 10 markah? Mungkin? Mungkin tak tahulah macam mana. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Yang boleh saya buat bahagian saya dengan sebaik mungkin. Okey, so contoh seterusnya, contoh 16. Kita ada 10-12 minit lagi. Okey. So kita cuba jawab A ya. Yang lain itu besok lah. A, B, C ya. Kita jawab A dulu, B, C besok. Esok kita masih ada kelas. Pukul 11 hingga pukul 12, masa yang sama. Okey ya. Alright. So di sini saya nak bincangkan ini ya. Okey. Alright. So kita bincangkan A dulu, lepas itu kita tamatkan bagi ini. Jadual menunjukkan media sosial yang digunakan oleh Su, Alia, Nero, Huiling dan juga Reza untuk berkomunikasi. Maksudnya mereka orang-orang ini berkomunikasi melalui beberapa social media. Social media di sini mungkin gunakan YouTube ke, gunakan guna apa lagi, Telegram ke, gunakan Instagram ke, banyak media sosial yang boleh gunakan Facebook ke, itu masuk media sosial. Okey, gunakan WhatsApp ke, WeChat ke, boleh, semua itu dikira media sosial. So di sini ada 3 media sosial di sini. Dan nama orang di sini ada Esu, Alia, Nero, Huiling, Reza. 5 orang. 5 orang. So, jadi yang pertama, wakilkan informasi dalam jadual tersebut dalam bentuk rangkaian menggunakan bucu-bucu yang diberikan. Satu media massa mewakili satu tepi. Di sini ada 3 tepi. Ini ialah tepi ya. Ini ialah tepi. Okey, tepi. Kalau ini media sosial adalah tepi, maksudnya nama orang ini ialah bucu. So, kalau kita nak buat rangkaian, dia mesti ada 2 benda. Bucu dengan tepi. Itu mesti kena tahu. Bucu dengan tepi. Okey, so kita boleh mula dengan apa kata Alia. So, di sini ada 5 nama kan? Okey, 5 nama kita boleh sekejap. Okey, kita boleh hubungkan lah. Mana-mana. Okey, ini nombor 1. Ini adalah Esu.
Okey. Boleh letak mana-mana bucu tu Hui Ling. Lepas itu kita ada lagi siapa? Reza. Kita ada Nero. Nero. 5 orang Okey. Okey. So sekarang kita tengok ini ialah bucu 5 orang 5 bucu lah. Okey, sekarang kita tengok tepi. Okey. Esu ini ada sambung kepada siapa? Esu ini sambung kepada Hui Ling. Hui Ling dengan Reza kan? Hui Ling dengan Reza. So dia sambung kepada Hui Ling. Okey, Esu aku nak berbaris, sorry. Okey. Lepas itu dia sambung kepada Reza. Tapi Reza ini dia ada 2. Kenapa ada 2? You tengok ini. Esu ini bagi Reza ada media 1, media sosial 1, media sosial 2. Ada 2 tepi lah maksudnya di sini ada 2 tepi. Esu kepada Reza ada 2 tepi. Tapi kepada Hui Ling 1 tepi saja. Itu cara kita tengok 1 demi 1. Okay, lepas itu kita tengok Alia. Alia dia punya komunikasi kepada siapa? Hui Ling saja. Tapi dia ada 2 juga tepi Hui Ling, Hui Ling. Dia ada 2 cara, mungkin Facebook dengan WhatsApp ke? Itu contoh. Kalau kita sambung Hui Ling dengan Alia. 1, 2. Boleh macam ini. 1, 2. Okey. Lepas itu kita tengok Nero punya orang yang ketiga. Bucu yang ketiga, Nero. Nero dia ada sambung kepada Hui Ling, Reza 2 kali. Nero kepada Hui Ling. Okey. Reza pun ada 2 kali you tengok Hui Ling 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi bolehlah. Nero dengan Hui Ling 1. Dia ada 3 sosial, media sosial. 1, 2, 3. Boleh macam ini. 3 kali. Kepada Reza 2 kali. So sambung 2 kali. 1, 2. 2. Ya, 1, 2. Ini. Okey. So sudah, itu saja. So untuk Hui Ling tak payah sudah buatlah. Hui Ling pergi ke Nero, pergi ke Esu sudah. And then Hui Ling kepada Nero. Sekali lagi betul. Okey, Alia ada 2 kali Nero ada 3, betul lah. Esu sekali. Okey. So Hui Ling dengan Reza tak perlu sebab dia sudah Hui Ling sudah Nero 3 kali. 1, 2, 3. Esu 1. Reza 1. Reza ini kena sambungkan dengan Hui Ling. Kemudian Alia 2 kali. Alia 2 kali, betul. So kita kena sambung Hui Ling dengan Reza. Hui Ling dengan Reza belum lagi tadi. Ini sambungkan 2 orang ini. Satu tepi Mungkin boleh gunakan lengkon ini. Okey. Lepas itu Reza sambung kepada Esu 2 kali. Mana Esu? Betul, 2 kali. Lepas itu dia sambung kepada Nero pun 2 kali. Betul, 1, 2. Kemudian dia sambung kepada Hui Ling sekali. Okey, betul. Ini dia lah. Ini dia. So yang penting kita kena ada 5 bucu 5 bucu itu dulu. Dan tepi itu adalah mewakili media sosial. Media sosial. So itu nombor 1. Okey, nombor 1 Okey, sekarang kita tengok pula yang kedua. Dia kata siapakah orang yang terbaik memperkenalkan Hui Ling? Maksudnya siapa yang paling mengenali Hui Ling? Bagaimana dia mengenali Hui Ling?
Maksudnya siapa yang paling banyak media sosial dengan Hui Ling? Itu orang yang paling mengenali Hui Ling lah maksudnya. Contohnya kalau di sini Hui Ling dengan Alia ada 2 tepi. Hui Ling dengan Reza 1 tepi. Hui Ling dengan Esu 1 tepi. Tapi Hui Ling dengan Nero ada 3 tepi. Maksudnya siapa yang paling mengenali Hui Ling? Nero lah kan? Nero 3 tepi. Sebab kerana dia Nero ini dia mempunyai ketiga media sosial untuk berkomunikasi dengan Hui Ling. Dia ada ketiga media sosial untuk berkomunikasi dengan Hui Ling. Ada 3 tepi. So, paling banyak media sosial maksudnya dia paling mengenali lah. Paling mengenali ya. Jadi perlu kita tahu atau pandai kita membuat tafsiran. Okey, akhir sekali kita ada 3 minit lagi akhir sekali untuk yang ketiga. Okey, so antara salah lagi antara salah typing. Antara ketiga media sosial yang manakah adalah yang paling popular dalam kalangan mereka? Berikan sebab anda. Okey. Antara media sosial 1, media sosial 2, media sosial 3, mana satu? Mana satu paling popular? Mungkin kita tanya seorang. Kita tanya Jessica Long. Ya, Jessica. Jessica, mana satu media sosial? 2. Bagus. Ya, media sosial 2. Okey, tuliskan. Media sosial 2. Okey, media sosial 2 paling popular. Kenapa? Berikan sebab. Ini hebatlah. Kerana kelima mereka menggunakannya. Maksudnya kelima orang ini menggunakan media sosial 2. Mungkin WhatsApp lah, contohlah. Kelima mereka tengok semua ada nama di sini. Kalau media sosial 1, ada 1 tak ada. Media sosial 3 ada 2 tempat tak ada. Itu maksudnya. Jadi media sosial 2 inilah semua orang ada. So itu paling popular. So kita kena pandai membuat tafsiran daripada jadual ataupun daripada rangkaian. Okey, bagus. Melengkapkan, lengkapkan. Okey. Alright, jadi pagi ini saya rasa anda ambil gambar untuk muka surat 11 dan 12. 10 tak payahlah. 1 murid 2 muka surat. 1 murid 2, bukan 2 muka surat. 1 murid 2 apa? 1 murid 2 gambar. Muka surat 11, muka surat 12. Muka surat 11, muka surat 12. Okey? So, saya rasa itu sahaja, itu sahaja untuk bagi inilah. Jadi saya rasa kita boleh bersurai di sini ya. So, hantar, jangan lupa. Terus hantar sekarang kalau sudah siap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi bagi esok pukul 11, masa yang sama, link yang sama. Harap lebih ramai akan mengikuti kita. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okey, sama-sama.